Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 pada bahagian sirah dan tamadun Islam. Pelajar-pelajar boleh buka muka surat 154 hingga 162. Baiklah pelajar-pelajar semua, sekarang kita melihat pada muka surat 151, iaitu intisari dalam pelajaran sirah dan tamadun Islam, iaitu pelajaran ke-18, iaitu kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, pelajar-pelajar boleh buka buku, boleh tengok pada buku teks masing-masing. Pada muka surat 152 dan 153 adalah satu peta yang mana menunjukkan perjalanan sejarah Islam di dalam meluaskan tamadun dan empayar Islam, iaitu bermula dengan sejarah zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermula pada 1 Hijrah sehingga 11 Hijrah, bersamaan dengan 622 Masihi sehingga 634 Masihi. Di sini adalah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berpusat di Madinah. Kemudian selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangkit satu lagi yang pertama, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga, Khalifah Osman bin Affan. Dan yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di mana pada tingkatan 4, pelajar-pelajar semua akan mempelajari iaitu tajuk khalifah ataupun khilafah yang dinamakan sebagai Khilafah Ar-Rasyidin. Yang pelajaran ini adalah hubungan daripada sirah Rasulullah SAW pada sebelum ini ketika tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi marilah sama-sama pelajar kita buka muka surat 154, iaitu kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama kita melihat ciri-ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana sifat seorang yang tegas, di mana ketegasan beliau terakam di dalam sejarah Islam, iaitu tegas dalam memerangi golongan murtad, iaitu nabi palsu, dan golongan yang ingkar membayar zakat. Yang kedua, ciri-ciri ataupun sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iaitu berpandangan jauh, di mana mengarahkan Zaid bin Sabit mengetuai usaha menghimpunkan tulisan ayat-ayat Al-Quran dan yang terdapat pada kepingan-kepingan batu, tulan, pelepah tama dan kulit haiwan, kerana ramai penghafal Al-Quran terkorban di dalam peperangan Yamamah. Dan yang ketiga, kita melihat sifat gasan dan ciri-ciri kepimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu meneruskan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan dan menghantar Usamah bin Zaid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam kepada kerajaan Khorasan kerana telah membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, sifat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin, iaitu mengambil kira pandangan para sahabat-sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom dengan strategi pembahagian 4 pasukan tentera sehingga berjaya menawan negara Syam. Itulah 4 sifat yang kita boleh amati dan kita boleh ambil pengajaran daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baiklah pelajar-pelajar semua, boleh buka muka surat 155. Kita lihat bagaimana ciri-ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu Khalifah Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu di sepanjang kepimpinannya, iaitu yang pertama bersifat dengan sifat tegas, iaitu menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid sebagai panglima perang, panglima angkatan tentera Islam dengan Abu Ubaidah bin Jarrah semasa peperangan Yamamah. Yang kedua, sikap ataupun sifat yang ditunjukkan oleh Saidina Umar bin Al-Khattab iaitu berfikiran terbuka, bersedia ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq tentang pembebasan tawanan peperangan Badar kerana menghormati keputusan musyawarah. Yang kedua, sikap yang ditunjukkan oleh Umar bin Al-Khattab iaitu bersifat dengan sifat adil, di mana Saidina Umar Al-Khattab memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan menjejak sendiri keadaan rakyatnya, termasuk menyamar sebagai rakyat biasa untuk memastikan setiap rakyatnya sentiasa dalam keadaan bahagia dan selain daripada itu, sifat yang ditunjukkan oleh Umar bin Al-Khattab iaitu seorang yang cekap, di mana menubuhkan majlis musyawarah ataupun majlis syura dan beberapa jabatan baru iaitu Al-Dewan, serta mengemaskini Baitumal bagi melicinkan pentadbiran negara. Selain itu, beliau juga membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian pentadbiran di bawah kuasa seorang gubernur yang cekap seperti Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amru bin Asi. Baiklah, sekarang kita akan melihat Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga, iaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Saidina Utsman bin Affan sepanjang pemerintahannya iaitu seorang yang berpandangan jauh, di mana Saidina Umar Al-Khattab pernah menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit menggunakan lajah Arab Quraisy yang dikenali sebagai Mushaf Utsmani, memelihara kesucian Al-Quran. Selain itu, antara sifat yang ditunjukkan oleh Saidina Utsman bin Affan sepanjang pemerintahannya iaitu seorang yang berfikiran terbuka, di mana beliau pernah melonggarkan syarat penggunaan harta Baitumal sepanjang pemerintahannya. Selain daripada itu, beliau juga telah membenarkan sahabat keluar dari kota Madinah. Yang ketiga, sifat yang ditunjukkan oleh Saidina Utsman bin Affan sepanjang pemerintahannya adalah seorang yang prihatin. Antara ciri-ciri keprihatinan ialah menyumbangkan harta dan kekayaannya untuk pertahanan negara. Selain daripada itu, beliau juga membesarkan Masjid Nabawi untuk keperluan dan keselesaan umat Islam. Dan yang keempat, sifat yang ditunjukkan oleh Saidina Utsman juga seorang yang inovatif, iaitu menubuhkan angkatan tentera laut Islam, sehingga berjaya meluaskan empayar Islam, khususnya di Syam dan di Mesir. Baiklah pelajar-pelajar semua, sekarang kita merujuk pada muka surat 157, iaitu kepimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, kepimpinan yang ditunjukkan oleh Saidina Ali bin Abi Thalib di dalam sepanjang pemerintahannya ialah seorang yang bersifat tegas, di mana sifat ketegasan Saidina Ali bin Abi Thalib pernah memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Khilafah Utsman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa Asy'ari untuk meredakan kemarahan puak pemberontak.
Selain daripada itu, sifat yang ditunjukkan oleh Saidina Ali bin Abi Thalib iaitu seorang yang berpandangan jauh, di mana Saidina Ali bin Abi Thalib pernah menangguhkan satu hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Osman bin Affan kerana keadaan negara yang masih huru-hara dikuasai oleh puak pemberontak. Selain daripada itu, Saidina Ali bin Abi Thalib juga seorang yang memiliki ketinggian ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang sehingga beliau dilantik sebagai hakim di Yaman. Selain daripada itu, pelajar-pelajar, Saidina Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang yang berani, di mana beliau menyertai hampir ke semua peperangan seperti peperangan Badar dan peperangan Khandaq, serta berada di barisan hadapan setiap kali perang. Selain daripada itu, beliau juga sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui beban yang bakal ditanggung apabila beliau menerima jawatan tersebut.